Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke dalam Bulletin AI Team. Hari ini kita ada beberapa untuk interview kita punya pengacara baru untuk Bulletin AI Team. Okey guys, tak adalah. Hari ni kita nak buat satu challenge, iaitu challenge baca berita yang viral di TikTok. Video ni San bersama rakan penyampai. Saya Nur Saja bersama-sama kami berinformasi dalam siaran Putih Utama. Okey, so kita dah tengok Bang Jad tadi baca berita. Jadi hari ni kita nak tengok tim-tim AI pula untuk baca berita, untuk terima challenge ni. Let's go. So jom kita mulakan dengan pembaca berita kita yang pertama adalah Sulong. Jom baca berita challenge. Saya baca yang putih, anda baca yang hitam. Kita mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marsila Hassan bersama rakan penyampai. Saya Muhammad Dania, bersama-sama kami berinformasi dalam siaran berita utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China, tumbuhan spesies Papaverium dan Papaverium amaryllis yang juga dari keluarga Capucines itu ditanam dan dibiarkan meneruskan perdebangan yang mengambil masa 3 hingga 7 tahun untuk mengeluarkan bunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun mereka berjaya menghasilkan 300 kebeli spesies tak keluarga Capucines yang juga dikenali sebagai orkid selipas turut meliputi spesies dan sebelah terkenal dengan kesukaran dibiarkan setakat 2016. Penanaman secara komersial hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian Bulletin Utama malam ini. Terima kasih. Mudah kita kerana demo. menonton. Dah yang berita mudah kejap demo ni. Kita bagi rakan setugas saya seterusnya. Bersama rakan penyampai. Waalaikumsalam. Saya nama Nur Syamimi binti Muhammad Nawi. Kami berorientasi dalam siaran Buletin Utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi China Tumbuhan Spesies yang juga dari subkeluarga Samlacinae itu ditanam dan dibiarkan penerusi berkebun tidak mengambil masa 3 hari tahun mengeluarkan bunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun mereka berjaya menghasilkan 303 hybrid merangkumi spesies subkeluarga Samlacinae Cyper 2. Orkid selipas turut meliputi Staphylium Betinium dan terkenal dengan kekukaran setakat 2016. Pertanaman secara komersial hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian Bulletin Utama malam ini. Terima kasih kerana menonton. Layari Bulletin TV3 untuk melayari islet ini. Selamat malam. Seterusnya kita pergi ke rakan petugas saya. Bersama rakan penyampai. Saya Mak Gano, bersama-sama kami informasi dalam siaran Bulletin Utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China bertumbuhan spesies Archanium yang juga dari keluarga sebenarnya. Dulu saya duduk di Terengganu dan menerusi penebangan yang ambil masa 3 hingga tahun untuk mengeluarkan bunga di larangannya. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Setelah 10 tahun saya berasal dari Terengganu, datang AI Team sekeluarga sebagai juga dikenali sebagai orkid sleeper dan harganya turun sekarang. Dan Spiridium Permanum terkenal dengan kesukarannya dibakar oleh kekanda. Secara komersial hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian Bulletin Utama malam ini. Terima kasih kerana menonton. Kita pergi ke rakan tugas saya. Hassan bersama rakan penyampai. Saya Firasya, sama yang kita berinformasi dalam siaran Berita Berita Utama, Berita kan? Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Ya pusat ni Taman Botani. Kena ada China Selatan tu, Akademi Sains China tu kat USM tu. Pagat juga dari semua tenaga Spiridia
Rusia, Asia dan biok. Lepas tu menerusi penerbangan yang mengambil masa 3 hingga ke 7 hari juga. Lama jugalah. Lepas mengeluarkan bunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Pagat 10 tahun akan datang tu, ia jaya dah buat 30,000 orkid. Saya mana tahu dah. Pagat dikenali sebagai orkid selipar, orkid cek tu, 30 hia tu. Lepas tu Parigium dan Celerium, Ikarium, lepas tu ia biak setakat 2016 je. Pagat secara komunikasi hanyalah dengan benih Sekian Buletin Utama malam ini. Terima kasih kerana menonton. Lepas kita pergi ke pembaca berita hot seterusnya. Marsilah Hassan bersama rakan penyampai. Saya sebut nama anda bersama-sama kami berinformasi dalam sejarah Buletin Utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China tumpuhan spesies Photopodrium, Cerusium dan Photopodrium yang juga disuap Carpetonium itu ditanam dan dibaikkan menerusi perdebungaan yang mengambil masa 3 hingga 7 tahun untuk mengeluarkan bunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun, mereka berjaya menghasilkan 300 orkid hybrid memperangi 79 spesies sub-sub keluarga Septodia yang juga dikenali sebagai orkid selipar, turut menempati spesies Photopodium, Pseudopotassium, Pseudosalmodium, Pseudopotassium, Pseudopotassium dengan sekadar terbiak sekadar 2016. Pelaksanaan secara komersial hanya menerusi benih sahaja. Sekian Buletin Utama malam ini. Terima kasih kerana menonton. Okey, kita teruskan dengan penyampaian berita seterusnya. Pia. Rakan penyampai. Saya Alia Sofia bersama kami berinformasi dalam siaran Buletin Utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China tumbuhan spesies Petidium, Cervidium dan Petidium American yang juga dari sep keluarga. Begini itu ditanam dan dibiarkan menerusi pendebungaan. Ia mengambil masa 3 hingga 7 tahun untuk mengeluarkan bunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun mereka berjaya menghasilkan 300 orkid hybrid merangkumi 79 spesies subkeluarga yang juga dikenali sebagai orkid selipar, turut meliputi spesies Petidium, Petidium dan Celipidium Pepidium. Terkena dengan kesukarannya dibiarkan setakat 2016. Penamaannya secara komersial hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian Buletin Utama malam ini. Terima kasih kerana menonton. Kita teruskan pada pembaca berita seterusnya. Bersama rakan penyampai. Saya MK, anda bersama kami berinformasi dalam sinaran Buletin Utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China Pertumbuhan Spesies Pseudopotassium dan Pseudopotassium Amerika yang juga dari kami keluarga. Itu ditanamkan dan dibiarkan menerusi pembuangan yang mengambil masa 3 hari, 7 jam, 7 tahun dan mengeluarkan bunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun, mereka berjaya menghasilkan 300 orkid hybrid merupakan keluarga yang juga dikenali sebagai orkid selipar, turut meliputi spesies Cyberjaya, Maximum dan Melipulum. Terkenal dengan kesukarannya dibiarkan setakat 2015 secara berulang hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian Buletin Utama malam ini. Terima kasih. Okey, kita pergi ke rakan setugas saya seterusnya. Bersama rakan penyampai. Bersama saya orang Ganugak, bersama kami berinformasi dalam saluran Berita Utama kali ini. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China tumbuhan spesies Pidodium, Colosseum dan Pipodium Acadium yang juga dari keluarga itu ditanam dibiarkan menerusi pembangunan dalam masa 3 hingga 7 tahun mengeluarkan bunga.
Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun, mereka berjaya menghasilkan 300 orkid hybrid merangkumi 79 subkeluarga yang juga dikenali sebagai orkid selipar, turut meliputi spesies Mesopidium dan terkenal dengan sekukarnya dibiarkan setakat 2016. Secara komersial hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian Bulletin Utama malam ini. Terima kasih. Seterusnya kita pergi ke pembaca berita yang seterusnya. Dan salam sejahtera, saya Marsila Hassan bersama rakan penyampai. Saya Manoa bersama-sama kami berinformasi dalam siaran Buletin Utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China, tumbuhan spesies diem Calathecium yang juga dari subkeluarga Dui menerusi penerbungaan di mengambil masa 3-7 tahun mengeluarkan. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun, mereka berjaya menghasilkan 30 anak orkid yang merangkumi spesies-spesies yang dikenali seperti Fatimah, Aminah dan juga Rasia. Dan Aspergillium terkenal dengan kesukarannya yang dibiakkan bersama-sama setakat 2018. Penanamannya secara komersial hanyalah menerusi benih Sekian sahaja. Bulletin Utama malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita pergi kepada pembaca berita seterusnya. Saya Marsila Hassan bersama rakan penyampai. Saya Syami, orang panggil saya John. Sama-sama kami berinformasi dalam siaran Buletin Utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China, tumbuhan spesies Polypodium, Colosseum dan Polypodium armenium yang juga dari subkeluarga Polypodium itu ditahan dan dibiarkan menerusi penerbungan. Ia mengumpul masa 3 hingga 7 tahun untuk mengeluarkan bunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Kita tengah sama tu. Volume naik dah. Bukan. Spesies Coronium transformasi, Transmonium dan Nunium terkenal dengan kekurangannya dibiarkan setakat 2016. Penemuannya secara komersial hanyalah menerusi benih Sekian Bulletin sahaja. Utama malam ini. Terima kasih. Okey, kita pergi ke membaca berita seterusnya. Marsila Hassan bersama rakan penyampai. Saya Ali Pang, bersama-sama saya kami berinformasi dalam Buletin Utama hari ni. Kena. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Kita pusat Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China, tumbuhan spesies Podolium, kelkeliang juga dari subkeluarga yang dalam dibiarkan menerusi penerbungaan datang. Ia mengambil masa 3-7 tahun je untuk mengeluarkan bunga ni. Senang kerja kita. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Lepas 10 tahun mereka berjaya hasilkan 300 orkid hybrid. Merangkumi 78 spesies datang sekeluarga. Kemudian juga dikenali sebagai orkid selipar. Selipar untuk maksimum perdunia dan Polypodium terkenal dalam kesukarannya dibiakkan. Setakat 2016, penamaannya secara komersial hanya menerusi benih sahaja. Sekian Bulletin Utama malam ini. Terima kasih. Farah okey. Dah kita dah sebut Ganung, kita nak pergi ke penyampai berita kita seterusnya. Ikut apa-apa masuk ke. Salam sejahtera, saya Marsila Hassan bersama rakan penyampai. Saya Every, bersama-sama kami berinformasi dalam siaran Buletin Utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China, tumbuhan spesies Magnesium, Polypodium dan Polypodium armenium juga subkeluarga. Ditanam di biarkan menerusi penerbungaan. Ia mengambil masa 3 hingga 7 tahun je untuk mengeluarkan bunga.
Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun, mereka berjaya menghasilkan 300 orkid hybrid. Subkeluarga dia yang juga dikenali sebagai orkid selipar turut meliputi spesies Crypodium, Exhibidium, Magnesium dan Kalsium. Terkenal dengan kesukarannya dibiarkan. Setakat 2016, penambahannya secara komersial hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian buletin utama malam ini. Terima kasih. Sama-sama. Dan salam sejahtera, saya Marsilah Hassan bersama rakan penyampai. Dengan Nur Fatih Syakira binti Razali bersama-sama kami bersih emosi secara bersama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam di China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Pusat petani nang hodap ni lepas tu piscis na podidium kalsium dan podidium nang hodap lo jenis lo. Poh nang ho keluarga kat nang lepas tu pik nang ho pembiakan menerusi pembungaan dan mengambil klauton cuson lepas tu mengeluarkan hingga berbunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun mereka berjaya menghasilkan, kau tahu orchid kenang spesies superb yang berjaya mengenali sebagai orchid curd. Renang, lepas tu podium dan Symposium dan Podium mengatakan bunga persukaran dan membiakkan setakat 2016. Penanaman secara komersial hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian buletin utama malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bersama saya lagi Alif Irfan. Maka dengan itu sudah habis kita punya berita pada hari ini, berita di AI Team pada kali ini. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Assalamualaikum.